perkara utama, perkara paling asas, persoalan yang dianggap sebagai persoalan utama dalam tasawuf ni, persoalan mengenal Allah. Dah kalau begitu, apa bezanya dengan usuluddin yang juga mengenal Allah? Jadi mengenal Allah gaya usuluddin itu dinamakan i'tiqad. Itu adalah basic atau asas. Mengenal Allah secara i'tiqad, yakni cara kita mempelajari, memahami dan meyakini dia itu. Terkenal Allah Ta'ala, kewujudan Allah. Kita faham maksud kewujudan Allah itu. Kemudian kita tahu dalil-dalil dia itu. Sekadar yang perlu. Demikian juga sifat-sifat Tuhan yang lain. Dan demikian juga persoalan-persoalan yang lain. Bila kita tahu, terutamanya dalam bab makrifat ni dengan dalil-dalil yang memadai, sama ada dalil akli ke, yang melibatkan dalil akli dan juga dalil naqli, dalil akal, dalil Al-Quran dan hadis, sekadar yang memadai, itu dinamakan i'tiqad. Bila kita kenal adanya Allah dengan dalil yang paling mudah, bersyahidkan dengan kewujudan alamnya. Ada alam ini adalah dalil kepada kewujudan Allah. Kerana kita menerima bahawa setiap sesuatu itu yang asalnya tidak ada, kemudian ada, maka ada pencipta dia. Itu adalah prinsip yang diterima oleh semua orang. Setiap benda yang asalnya tak ada, kemudian ada, mesti ada tukang buat dia. Itu prinsip asal. Jadi dalam bab akidah, kita nak beri kaedah yang mudah ni. Bila kita meyakini kewujudan Allah, berdalilkan kepada kewujudan makhluk ni, adanya makhluk menunjukkan ada pencipta dia tu, itu sudah memadai dalam bab itu. Bab itu persoalan bab wujud Allah. Demikianlah juga sifat-sifat dia yang lain. Jadi itu mengenal Allah secara dalil tadi tu, ataupun kita baca sebahagian Al-Quran, kita mengaji Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Jadi Tuhan itu Maha Esa, bersifat Maha Esa, berarti dia ada lah. Bila Tuhan bersifat begini, berarti dia ada. Jadi secara tidak langsung, memang ayat itu juga jadi dalil kepada kewujudan Allah. Selain daripada menjadi dalil keesaan Allah, Qul huwallahu ahad, ayat ini memang menjadi dalil kepada keesaan Allah. Tapi ayat ini juga boleh menjadi dalil kepada kewujudannya. Kerana sesuatu yang ada sifat tu berarti adalah bendanya. Secara mudahnya begitulah. Jadi saya nak beritahu orang yang meyakini adanya Allah, kerana berdalilkan dengan ayat yang mudah itu, Qul huwallahu ahad, ataupun dalil akal, makhluk ini sebagai bukti kewujudan Allah, berarti dia sudah mengenal Allah secara i'tiqad. Jadi percaya benda itu. Lalu bagaimana dengan makrifat dalam tasawuf? Tidakkah itu bertembung dengan usuluddin? Jadi usuluddin ini mengenal Allah itu dari segi namanya, istilahnya orang panggil i'tiqad, dan asasnya adalah akal. Manusia menerima kewujudan Allah dengan berdalilkan dalil akal, berbuktikan dengan penghujahan akal. Akal kata kalau ada alam ini, dengan adanya alam ini, itu sebagai bukti adanya tukang buat dia itu. Fikiran yang semudah itu pun sudah dikira cukup dalam bab usuluddin. Dalam bab usuluddin. Tapi bagi orang yang mengaji kitab dengan dalil yang nama yang bermacam-macam, dalil hudus, dalil imkan, dalil taqaddum wa ta'khur, jenis-jenis dalil itu waktu itu bukan qadha fardu ain. Tapi kalau siapa yang belajar, baiklah, lebih mendalamkan faham dia lah, lebih menguatkan lagi hujah dia lah. Tapi memahami semua itu bukan tuntutan fardu ain. Tapi baik orang yang mempelajarinya, bagus, molek kalau dia belajar, kerana dia lebih mengukuhkan keyakinan. Tapi untuk keperluan asas ni, cukup dalil umum tadi itu. Mana bukti adanya Allah, adanya alam ni lah. Sebagaimana orang-orang Badui di zaman Nabi meyakini kewujudan Allah dengan mengkiaskannya dengan kewujudan najih unta di tengah padang.
tengok padang pasir. Dia kata kalau adanya najis unta ni, tai unta ni menunjukkan kepada ada unta, sekalipun unta tu tak ada depan mata, tapi dia yakin ada tahi unta, mesti ada unta. Lalu dia kiaskan kepada alam, maka imannya sudah dikesah dalam bab mentauhidkan kewujudan Allah tu. Nak kabarnya bahawa ini mengenal Allah secara usuluddin, secara asas. Dan nama mengenal Allah secara usuluddin ini, maka istilahnya disebut sebagai i'tiqad, pegangan. Demikianlah sifat-sifat Tuhan yang lain, kudrat, iradat, sifat sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, dan yang berkait itu. Dengan kefahaman yang mudah seperti itu sudah dikira melepaskan kita memadai untuk mengenal Allah secara usuluddin, i'tiqad. Baik.